Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan sekali lagi topik bab 6 kecerunan dan luas di bawah graf. Hari ini cikgu akan fokuskan kepada kamu bagaimana sekiranya untuk menjawab soalan yang berkisar tentang kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, sebelum tu kita lihat. Kalau sebelum ini kamu dah belajar berkaitan graf laju melawan masa dan graf jarak melawan masa. Hari ini kita recall balik apakah perbandingan di antara kedua-dua graf tersebut dan kita lihat apakah maksud di dalam graf itu. Bagi graf laju masa, di sini kamu lihat apakah maksud yang cikgu tanda, yang cikgu tunjuk dengan warna merah tu. Apakah maksud garisan tersebut? Dalam graf laju masa, garisan tersebut dikenali sebagai kadar perubahan laju. M sama dengan kadar perubahan laju. M ini merujuk kepada kecerunan. Sekiranya soalan mengatakan cari kadar perubahan laju. Jadi, kamu guna formula kecerunan. Selain itu juga, kadar perubahan laju dikenali juga sebagai pecutan. Yang turun ke bawah, yang penunjuk yang kedua itu, dia turun ke masa itu dikenali sebagai nyah pecutan. Apa maksud garisan yang mendatar tersebut? Di dalam graf laju masa, garisan itu dikenali sebagai laju seragam. Contoh soalan yang boleh ditanya, tentukan laju seragam dalam unit masa, dalam unit laju. Soalan boleh tanya sama ada masa ataupun laju. Dan apakah maksud kawasan berlorek di bawah? Kawasan berlorek itu dikenali sebagai jarak ataupun luas di bawah graf. Jadi, jarak sama dengan laju bahagi masa. Laju darab masa. Laju darab masa itu jarak. Kamu tengok balik formula. Kamu akan nampak jarak adalah laju didarab dengan masa atau dikenali sebagai luas di bawah graf. Sekiranya soalan mengatakan cari jarak 5 saat pertama zarah itu. Jadi, jarak itu 5 saat bagi luas di bawah graf. Okey, kita lihat. Satu lagi graf adalah graf jarak masa. Apa maksud garisan tersebut? Okey, garisan tersebut seperti juga graf laju masa, garisan tersebut dikenali sebagai laju. Dan apa maksud bagi garis yang mendatar tersebut? Garis mendatar tersebut dikenali sebagai objek berhenti. Sekiranya kalau kamu recall balik, kamu naik bas dari tempat kamu ke bandar. Berapa kali bas itu berhenti? Jadi bas itu berhenti dikenali sebagai objek berhenti. Dia ada tempoh masa. Mungkin 5 minit, mungkin 3 minit, mungkin setengah jam, bergantung kepada situasi.
Okey, hari ini cikgu akan fokuskan kepada graf laju masa. Di sini kita lihat graf laju masa melibatkan masa dari 0 hingga T. Kita tak tahu masa T itu berapa. Masa tersebut kita akan cari nanti. Dan di sini juga kalau kamu analisis balik graf laju masa ini, terdapat dua kecerunan, dua kadar perubahan laju, dan satu adalah zarah bergerak dengan laju seragam. Sebab graf laju masa yang warna merah itu adalah laju seragam, bukan objek berhenti. Kamu kena analisis, kamu kena tengok, ini adalah graf laju masa, bukan graf jarak masa. Dua itu ada beza. Kita lihat apakah soalannya. Tentukan tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan hal laju seragam. Okey, seperti cikgu bincang tadi, hitung kadar perubahan laju. Seperti kita cakap tadi, bincang sudah 5 saat pertama. Dan C, hitung nilai T jika jumlah jarak ada di situ. Apa maksud jarak? Okey, soalan ini melibatkan 6 markah. Banyak, maksimum soalan ini dalam bahagian A, kertas 2, bahagian A maksimum lah 6 markah. Banyak. Dan soalan ini memang tidak susah. Kamu perlu analisis sahaja, sama ada graf laju melawan masa ataupun graf jarak melawan masa. Kita lihat bagaimana kita nak selesaikan soalan A. Tentukan tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan hal laju seragam. Kita lihat di sini di manakah hal laju seragam tersebut. Dan keyword di sini di mana? Keyword pertama dalam saat. Kamu kena tengok masa, bukan tengok laju. Hal laju seragam, keyword kedua. Okey, di sini hal laju seragam yang warna merah. Jadi, kamu tengok masa, berapa tempoh masa dari 5 hingga 12. Okey, laju seragam 5 hingga 12. Itu tempoh masa dia. Bila kita sebut tempoh masa, ambil masa, tolak masa kedua. Okey, masa pertama 5 saat, masa kedua 12 saat. Ambil masa kedua, tolak masa pertama. Jadi kita ambil 12 tolak 5, jawapan dia 7 saat. Dalam peperiksaan, kita bagi dekat kamu 1 markah. Sama ada kamu nak 12 tolak 5 pun, kamu tak buat pun tidak kisah. Tetapi yang penting jawapannya adalah 7. Jangan tulis 12 tolak 5 tiada jawapan pun kita bagi dekat kamu sifar. Tak ada markah. Markah dia mesti markah akhir dia 7 saat. 7. Unit dalam matematik ini nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Tapi cikgu suggest dekat kamu belajar menulis. Sebab dah ada unit pada soalan. Ambil saja. Dalam saat, ambil saat, letaklah 7S. Okay, next kita tengok B. Hitung kadar perubahan laju dalam MS tolak 2. Bukan MS tolak 1, salah tu. MS tolak 2. Sebab ini melibatkan pecutan. Bila pecutan, MS tolak 2 pada 5 saat pertama. Di manakah 5 saat pertama tersebut? Di sini, kalau kamu tengok, kadar perubahan laju, cikgu dah cakap dekat kamu tadi, adalah kecerunan. Ini formula bagi kecerunan.
Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kamu dah belajar formula ini di dalam garis lurus pada tingkatan 4. Kita lihat terdapat dua kecerunan di sini. Jadi di sini kamu analisis di manakah sama ada kecerunan pertama ataupun kecerunan kedua. Tetapi di sini pada soalan pada 5 saat pertama. Jadi ia berada di kecerunan warna hijau tersebut. Kalau dia nak cakap, dia nak guna kecerunan kedua, dia akan cakap kalau di sinilah 7 tolak 12 saat terakhir. Dia kalau kecerunan terakhir, dia akan cakap terakhir. Kamu kena faham di situ keyword dia. Jadi pertama kita tengok kecerunan dia. Okey, kadar perubahan laju sama dengan 9 tolak 1. Masa dia adalah 5 tolak sifar. Ataupun per dengan 5 sebab 5 saat pertama. 5 tolak sifar. Kamu akan dapat 8/5 ms tolak 2. Itu jawapan dia. Di sini dalam peperiksaan, walaupun salah tulis unit, kita terima dalam pemarkahan. Seperti cikgu cakap. Ni tak ada masalah pun. Sebenarnya kamu ambil tulis ms tolak 2. Kalau dalam soalan sebenar betul tu ms tolak 2. Okey, ini kadar perubahan laju. Ada setengah student. Okey, di sini dulu kita bagi satu markah. Sama ada kamu nak tukar dalam perpuluhan ataupun kamu nak tinggal dalam pecahan akhir. Bermaksud pecahan akhir ni tidak boleh kecilkan sudah. Bermaksud boleh tinggal saja. Nak tukar kepada perpuluhan pun tiada masalah. Formula 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Ada setengah student dia tak clear, dia tak boleh ingat formula. Okey, dia dah belajar apa itu kecerunan, di mana perubahan Y bahagi perubahan X. Jadi M Y per X. Dia cari berapa tinggi Y, berapa panjang X. Dia tulis 9 tolak 1, 8. 5 tolak sifat, 5. Jadi jawapan dia 8/5. Still betul juga. Tak ada masalah. Kamu boleh buat macam-macam kaedah yang kamu ingat. Sama ada kamu nak buat kaedah 90 darjah. Kita tidak segitiga 90 darjah pun kita tak ada masalah. Yang kita nak, apa itu jawapan dia. Kita nak jawapan. Next, kita tengok C. Hitung nilai T jika jumlah jarak perjalanan T saat ialah 148 meter. Bermaksud di sini jumlah jarak. Ada perkataan jarak saja, kamu kena take note sikit. Jarak adalah luas di bawah graf. Okey, ini graf tadi, manakah jumlah jarak T? T sampai akhir. Kalau kamu tengok balik, berapa luas di bawah graf yang ada? 1, 2, 3. Bermaksud sehingga T ada 3 luas di bawah graf. Dan kamu lihat kembali bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Bentuk apa yang kamu belajar sebelum ni. Jadi jumlahnya adalah 148. 148 sama dengan pertama luas trapezium. Kamu ambil 1/2. Ingat balik luas trapezium, formula luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 garisan selari darab tinggi. Di sini macam mana kita nak buat? Hasil tambah 2 garisan selari itu kamu ambil dekat kecerunan tersebut 1 dan 9. 1/2 darab 1 tambah 9. Tinggi dia masa tersebut 5.
1 per 2 kurungan 1 tambah 9 tutup kurungan darab 5. Baru luas pertama. Tambah dengan luas kedua. Apa bentuk luas kedua? Luas kedua itu segi 4 tepat. Jadi berapa tempoh masa 5 hingga 12? Okey, di situ 5 hingga 12 kamu dapat 7 dan tinggi dia 9. Jadi luas dia 7 darab 9. Dan seterusnya luas ketiga adalah luas trapezium. Kita buat seperti luas pertama. 1 per 2 tambah 1 per 2 darab dalam kurungan 9 tambah 21. Masa dia, tinggi dia T tolak 2, T tolak 12. Okey, dan kamu boleh menggunakan kalkulator, menggunakan tangan untuk menjawab, menggunakan minda kamu untuk menjawab. Kita tak kisah pun. Yang penting, kita nak jawapan akhir T berapa. Kalau cikgu suggest dekat student, cikgu pastikan kira satu-satu bagi student yang tidak mahir. Tekan dulu kalkulator 1 per 2 dalam kurungan 1 tambah 9 tutup kurungan darab 5 sama dengan tulis berapa jawapan. Tambah 7 darab 9 tulis berapa jawapan. Dalam yang ada T tolak 12 ini jangan selesaikan lagi. Kamu selesaikan number 1 per 2 kurungan 9 tambah 21. Selesaikan dengan kalkulator bagi yang lemah. Kan, yang sederhana. Pastikan dapat jawapan. Baru kamu buat satu-satu dan akhirnya T kamu akan dapat 16 saat. Untuk logik, kamu tengok T sebelumnya adalah 12. Kalau kamu dapat kecil pada 12, bermaksud penggantian kamu, pengiraan kamu itu salah. Kamu tengok baliklah. Okey, di sini kita bagi penyusunan yang betul dari A sampai habis. Kita bagi dekat kamu 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan cikgu suggest kalau kamu tak boleh pun jangan tinggal. Tengok bentuk. Contoh kamu tahu bentuk 2. Tulis bentuk 2. 7 darab 9. Kamu boleh kira bentuk pertama walaupun tidak habis. Still ada markah. Cuma di sini jangan tinggal sahaja. Okey, sekian. Terima kasih. Mungkin kita akan berjumpa lagi dengan soalan-soalan lain yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf. Cikgu harap kamu subscribe, like dan share kepada rakan-rakan kamu untuk mendapat manfaat daripada perkongsian cikgu.